ibu si pelaku itu sedang mencongkil mata kanan budak tu dengan membaca mantra yang berdia. Hi, Assalamualaikum. Welcome back to SR version and this is our version. Hi, this is Shah. How are you guys? Harap korang sihat-sihat selalu dan terima kasih pada korang yang dah klik video ni. Jangan lupa untuk subscribe, like dan share. Pada kali ini, aku kembali untuk berkongsi atau menceritakan tentang satu kisah yang terjadi di Indonesia guys, yang baru-baru sahaja terjadi pada 1 September 2021, iaitu berkenaan dengan cerita tentang seorang ibu yang mencongkil mata anaknya demi ritual persugihan. Selain memeriksa total sebanyak 9 orang terkait kasus penganiayaan yang dilakukan orang tua pada anaknya yang berusia 6 tahun, polisi juga sudah menetapkan 4 tersangka. Keempatnya adalah kedua orang tua korban, kakek, dan paman korban. Kekerasan itu diduga karena pengaruh ilmu pesugihan yang dilakukan orang tua korban. Dalam ritual persugihan ini, anak dia telah dijadikan tumbal persugihan. Jadi untuk korang yang masih belum jelas berkenaan dengan tumbal persugihan ni, aku akan jelaskan sedikit demi sedikit. Jadi yang pertama sekali, maksud tumbal adalah sesuatu atau seseorang yang telah diserahkan untuk menjadi korban balasan untuk mencapai satu keinginan tertentu. Dan biasanya tumbal ini dikaitkan dengan dunia mistik dan ia mungkin boleh jadi berupa sajian seperti haiwan dan juga manusia. Dan maksud persugihan pula adalah satu upacara ilmu hitam untuk mendapatkan kekayaan dengan segera. Jadi apa yang mereka lakukan ini kira macam nak dapatkan kekayaan dengan cepatlah. Mereka-mereka yang menjalankan ritual persugihan ni sebenarnya daripada mereka yang mungkin kurang memahami atau kurang penghayatan ajaran Islam, atau mungkin juga terdiri daripada mereka yang putus asa dalam mencari rezeki yang halal. Pada kali ini aku nak cerita dengan korang tentang satu kisah yang viral di Indonesia, baru saja berlaku, iaitu pada 1 September 2021, adalah lebih kurang dalam 2 minggu yang lalu. Kisah ini sekaligus menimbulkan kemarahan seluruh rakyat Indonesia, mana taknya kerana ibu yang sepatutnya menjaga dan melindungi anak perempuannya tetapi bertindak mencongkil mata kanannya untuk dijadikan tumbal persugihan atas ritual persugihan yang dianutinya. Jadi dalam kes ni, untuk korang tahu lebih lanjut dan lebih detail berkenaan cerita tentang ibu yang congkil mata anak dia untuk jadikan tumbal persugihan ni, kita pergi kepada kronologi seterusnya. Pada awal September lalu guys, kalau korang nak tahu, benda ni telah menjadi viral apabila kanak-kanak yang jadi mangsa ini hanyalah seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 6 tahun. Kejadian tersebut berlaku di kediamannya di Kelurahan Gantarang, Kecamatan Tinggi Moncong, Goa, Sulawesi Selatan pada 1 September 2021. Okey, ceritanya bermula macam ni guys. Pada hari kejadian tu dikatakan bapa saudara mangsa iaitu Pak Bayu, dia sebenarnya baru pulang daripada tanah perkuburan sebenarnya, dan lalu di depan rumah mangsa, iaitu rumah si pelaku tu lah. Dan tiba-tiba dia terdengar suara jeritan, macam jeritan kanak-kanak, suara sedang kesakitan. Jadi tanpa buang masa, dia terus masuk ke dalam rumah tu, dia singgah dan masuk untuk lihat apa yang terjadi. Dan di situ dia dapati ibu si pelaku itu sedang mencongkil mata kanan budak tu dengan membaca mantra yang berdialek daerah situlah. Dan yang anehnya guys, dia dibantu oleh bapa dan atuknya yang memegang tangan dan kaki, dan juga bapa saudaranya yang lain yang memegang kepalanya. Dalam keadaan sakitan, dia menjerit-jerit tanpa diindahkan orang sekeliling dia. Dan padahal kat situ ada lagi 4 orang yang sedang menonton, yang terdiri daripada saudara-saudara yang lain. Jadi dengan itu Pak Bayu ni cuba menghalang, tetapi dihalau dan dihalang pula oleh nenek dan juga beberapa orang saudara yang berada di situ. Paman lain korban yang ada di lokasi kemudian berusaha mencegah penganiayaan tersebut bersama anggota TNI, namun mendapat perlawanan.
Jadi dengan itu Pak Bayu keluar daripada rumah tu minta tolong jiran-jiran untuk dapatkan bantuan. Jadi dengan bantuan jiran-jiran tu dia berjaya menarik mangsa dan membawa keluar, dan dia minta tolong jiran-jiran lain pula untuk telefon polis. Perbuatan mereka sekeluarga ni memang kejam gila guys. Jadi Pak Bayu ni dia dapat tarik kanak-kanak tu dan terus bawa ke hospital. Dan dengan itu polis pun datang dan menangkap 4 orang suspek ini, iaitu ibunya, bapanya, atuk dan juga bapa saudaranya. Sehingga kini mangsa yang menjadi tumbal pesugihan itu dirawat di hospital berhampiran, dan doktor yang melakukan pembedahan, yang menjalankan pembedahan mengatakan dan telah melaporkan bahawa terdapat selaput mata putih yang terkeluar, dan dikatakan mata putihnya luka dan terdapat pendarahan yang sangat parah. Sakit gila guys, apa korang buat ni setan. Selain matanya yang bengkak, bagian tubuhnya seperti leher, lengan dan paha juga terdapat memar. Keempat suspek termasuk ibu bapa, datuk dan juga bapa saudara ini telah ditangkap dan telah disiasat. Terutamanya 2 ibu bapa ni, polis dah tanya dia, sebenarnya mereka juga telah mengakui yang mereka sedang menjalankan upacara persugihan. Di mana semasa menjalankan persugihan tu mereka mendengar bisikan-bisikan gaib yang mengatakan ada kerasukan di dalam badan anak dia. Jadi cara nak menyembuhkannya atau mengobatinya adalah dengan cara mencongkil biji mata kanan anak. Dan sebenarnya berkenaan dengan video yang viral tu pula, mesti korang tertanya, yang rekod atau yang memviralkan tu tak nak tolong ke? Okey, dia macam ni. Ibu mangsa ni sebenarnya seorang yang berpengaruh. Jadi dia ni macam boleh mengobati orang secara tradisional. Jadi apa yang dilakukan terhadap anak dia, orang hanya boleh tengok je. Sebab orang percaya kat dia dan dia seorang yang berpengaruh bahawa dia mampu mengobati anak dia. Jadi mereka mampu tengok je, dan ada beberapa jiran tetangga yang merakam situasi aksi dia mengurik atau mencongkil mata ketika itu. Jiran tetangga mengatakan kadang-kadang dalam satu masa dekat rumah dia tu ada lebih kurang 30 orang yang berkumpul sedang menunggu giliran untuk berubat ataupun melihat proses perubatan yang dijalankan oleh ibu mangsa. Yang lebih sadis lagi guys, persugihan terhadap mangsa dilakukan selang sehari selepas kematian kakaknya, yang dikatakan turut menjadi mangsa persugihan ibunya juga, sehingga mengakibatkan kematian pada 31 Ogos lalu. Kakaknya yang berusia 22 tahun telah pun meninggal dunia kerana telah dikasari dan dianiaya dalam ritual persugihan juga, di mana dia telah dipaksa minum air garam sebanyak 2 liter sehingga dia lemas dan pembuluh darahnya pecah. Lantaran daripada kes mangsa yang dicongkil matanya ini dan kes kakaknya juga yang dikatakan terlibat dengan tumbal pesugihan ini, polis telah membuat keputusan untuk membuat siasatan semula dan mengautopsi jenazah kakaknya untuk memastikan tiada unsur-unsur kekasaran dan penganiayaan yang mengakibatkan kematian kakaknya juga. Walau bagaimanapun, jika didapati bersalah, semua tertuduh ini boleh dikenakan hukuman maksimum penjara selama 10 tahun. Tapi buat masa sekarang ni, ibu bapa mangsa telah dibawa kepada pusat rawatan psikiatri untuk disiasat sama ada mereka ada masalah kejiwaan atau tidak. Jadi ianya masih dalam siasatan dan kes ini masih belum selesai. Kita belum dapat tahu apakah nasib kepada semua mangsa dan semua yang tertuduh. Semoga mangsa kanak-kanak ini akan terus pulih dan dapat dirawat dari segi trauma yang dia alaminya juga, dan semoga kehidupannya baik-baik selepas ini. Dan kepada 4 yang tertuduh itu, semoga mereka menerima balasan atau hukuman yang setimpal. Baiklah, sampai di sini sahaja video untuk kali ini. Terima kasih pada korang yang dah tengok sampai habis, dan aku nak korang komen kat bawah tu. Teman-teman dari Indonesia juga harus memberi komen. Mungkin kalian juga ada beberapa info-info baru yang terkini yang mungkin aku tak tahu. Korang boleh komen kat bawah, atau orang-orang atau kawan-kawan daripada Malaysia yang tahu beberapa info yang aku tertinggal, boleh komen juga kat bawah ni. Jangan lupa tekan tombol loceng supaya korang alert atau korang akan mendapat notifikasi setiap kali kita orang upload video-video baru. Jangan lupa subscribe, like dan share. Sampai kita jumpa lagi di video akan datang. Terima kasih. Bye.